Salam sejahtera Malaysia, Madani bertemu kembali dalam channel ini untuk Anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua satu berita terkini berkaitan dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mana hari ini Mahkamah benarkan pasport Zahid dipulangkan sementara waktu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Ahmad Zahid Hamidi agar pasportnya dipulangkan bagi memberikan timbalan Perdana Menteri itu menjalankan tugas rasmi. Bagaimanapun, Hakim Tulin Lawrence membenarkan pemulangan pasport Menteri Luar Bandar dan Pembangunan itu buat sementara waktu bagi memberikan dia memohon pasport diplomatik. Pasport diplomatik diperlukan oleh pemimpin negara untuk melakukan perjalanan ke negeri luar negara dan lawatan rasmi ke negara lain. Lawrence merupakan hakim perbicaraan dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi membabikan ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Zahid Hamidi sebelum ini menyerahkan pasportnya kepada mahkamah sebagai syarat untuk dibebaskan dengan ikat jaminan. Sambil diperhatikan Zahid daripada kandang tertuduh, Lawrence berkata perkara 8/1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa semua individu adalah sama di sisi undang-undang. Hakim itu berkata dalam kes di Mahkamah Persekutuan pada 2009 melibatkan R. Sivaras yang menentang Badan Peguam Malaysia memutuskan kesamaan di sisi undang-undang bermaksud tiada sesiapa yang mewakili keistimewaan dan mengatasi undang-undang. Skore berkata undang-undang terpaksa ke atas semua individu ini dan ini bermakna tidak ada perbezaan antara seseorang tertuduh dengan yang lain berkaitan dengan kes jenayah yang sedang berjalan. Walaupun mahkamah mengambil makluman bahwa sebagai timbalan Perdana Menteri tertuduh mempunyai tugas rasmi untuk dilaksanakan, tetapi ini tidak boleh bercenggahan dengan tugas mahkamah dan boleh ada pelepasan pasportnya untuk menunaikan tugas rasmi di luar negara apabila perlu, tetapi ini tidak boleh bertentangan dengan tugas mahkamah untuk mendengar perbicaraan, dan terdapat juga permintaan oleh pihak pendakwaan supaya tertuduh boleh dikembalikan pasportnya untuk memohon pasport diplomatik dan kemudian pasport itu perlu dikembalikan semula ke mahkamah. Permohonan untuk melepaskan kekal ditolak. Bagaimanapun permohonan dibenarkan untuk melepaskan pasport tersebut bagi membolehkan permohonan pasport diplomatik, kata Lawrence lagi. Berikutan keputusan hari ini, mahkamah akan memulangkan sementara pasport Zahid Hamidi supaya dia tidak boleh memohon pasport diplomatik untuk menghadiri acara di luar negara, dan pasport bukan diplomatik itu kemudian akan dikembalikan ke mahkamah sementara tertuduh memiliki pasport diplomatik. Pendakwah dikendalikan timbalan pendakwa Raya Abdul Malik Ayub, manakala pihak pembelaan dikenali Peguam Hisham T. Pok Taik. Pada 26 Januari lalu bernama melaporkan Presiden UMNO itu memfailkan permohonannya supaya pasportnya dikembalikan secara kekal bagi membolehkan dia menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai sebahagian daripada syarat ikat jamin selepas dia didakwa atas 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah jenayah, CBT dan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit dan Yayasan Akal Budi. Perbicaraan kini di peringkat pembelaan berikutan mahkamah mengharapkan Ahmad Zahid membela diri. Menerusi Edvardwit menyokong permohonan itu, Zahid berkata permohonan itu adalah bersifat bonaf, berniat baik dan hanya bertujuan untuk memohon kebenaran bagi pelepasan pasport agar dia dapat menjalankan tugas rasmi dengan lancar. Zahid mendakwa dia mempunyai beberapa kekangan untuk menjalankan tugas seperti menteri lain karena tidak mempunyai akses kepada pasport tersebut. Bagi melancarkan pergerakan dan urusan dalam menjalankan tugas rasmi, Ahmad Zahid berkata dia dikehendaki berada di dalam dan luar negara yang memerlukan pasport berada dalam pegangannya sendiri. 6 saksi pembelaan termasuk Ahmad Zahid telah memberi keterangan sebelum ini dan perbicaraan di hadapan Lawrence akan disambung semula pada 10 April nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Sekian dan terima kasih.